Alamin. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Bermula dalil, yakni bermula bukti yang menunjukkan. Dalil dengan makna bukti yang menunjukkan atas ada di Allah Ta'ala, yakni atas ada di Allah, yakni atas ada di zat Allah Ta'ala, sifat qudrat. Jadi apakah dalil, manakah bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan qudrat, artinya sifat perkuasa. Mana dalil? Mengetahui dalil ini hukumnya wajib. Mengetahui dalil, mengetahui bukti, mengetahui dalil, mengetahui bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib bersifat dengan qudrat. Mana dalil Allah tu bersifat dengan kuasa? Mana dalil? Mesti setiap laki-laki dan perempuan mesti tahu dalil. Kalau tak tahu dosa, kalau tak tahu berdosa. Kerana apa? Kerana itu di antara perkara yang telah diijma'kan oleh ulama. Ijma' ulama mesti kena tahu dalil, mesti kena tahu bukti-bukti tentang adanya Allah, bukti tentang kuasanya Allah, bukti tentang sedia kalanya Allah, bukti tentang melihat mendengar Allah. Mesti kena tahu dalil tu, bukti-bukti tu mesti kena tahu. Kalau tak tahu dosa, kenapa dosa? Kerana meninggalkan perkara yang wajib. Kalau tak tahu berdosa, sah tak imannya? Sah, tapi dosa. Kenapa pula dosa? Kerana dia meninggalkan usaha mempelajari dalil. Sedangkan dia orang yang waras, sedangkan dia orang yang berakal, sedangkan dia orang yang boleh tahu, boleh faham kalau dia belajar. Jadi kalau seseorang itu tidak mengetahui dalil atas kekuasaan Allah, sedangkan dia telah bersungguh-sungguh belajar, tapi dia tak difaham contohnya, maka tidaklah berdosa. Boleh faham? Kalau seseorang itu seandainya dia mengaji, seandainya dia belajar, dia boleh pandai, dia boleh faham. Tiba-tiba sekarang ni dia tak tahu dalil adanya Allah tu, dia tak tahu dalil bukti kekuasaan Allah Ta'ala tu, dia tak tahu. Adakah dengan sebab dia tak tahu tu, adakah dengan sebab dia dah bersungguh-sungguh belajar tapi tak diberi faham oleh Allah? Tak. Dia tak tahu tu dengan sebab dia tak nak ambil tahu. Padahal dia orang yang waras. Pada adatnya kalau belajar dia boleh pandai, dia boleh faham, maka berdosalah dia. Faham? Jadi banyak kewajipan kita ni. Fardu ain ni kita banyak tak lepas lagi. Umur kita dah 60, 50, 40 pun tak lepas lagi fardu ain. Siapa kata fardu ain ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu budak-budak? Siapa kata fardu ain ni ilmu budak-budak? Tengoklah diri kita sendiri ni, umur berapa dah? 40 lebih. Tak tahu lagi dalil adanya Allah. Mana dalil adanya Allah? Mana dalil kuasanya Allah? Mana bukti Allah Ta'ala itu tidak lemah? Mana bukti Allah Ta'ala itu tidak serupa makhluk? Mana dalilnya? Entahlah, tak tahu. Tak lepas fardu ain lagi. Jangan main-main. Ingat fardu ain ni ilmu budak tadika. Yang kita ambil ringan, tak nak mengaji, tak nak belajar tu, konon-konon dah lepas fardu ain. Konon-konon. Perasan kita ni tak habis-habis. Itulah bahaya kita tak nak duduk belajar ni. Kita sangka-sangka kita dah lepas dah, konon-konon macam mati tu masuk syurga terus dah. Konon-konon kalau mati tu Allah terima dah amal ibadat kita. Padahal fardu ain tak lepas lagi. Fardu ain ni ilmu yang penting. Tak belajar fardu ain, amal tak sah. Sebab ilmu fardu ain ni ilmu yang bersangkut paut dengan benda-benda penting dalam ibadat. Nak mengesahkan ibadat, nak menjauhkan diri daripada benda yang membatalkan ibadat, itu semua ada dalam ilmu fardu ain. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu?
Bila kita tak tahu, dah tentu mesti ada yang kita langgar punya, mesti ada yang kita langgar punya tanpa kita sedar, betul? Jadi jangan ingat umur kita dah 30, 40, 20 lebih, konon-konon kita dah lepas fardu ain. Jangan. Mari mengaji, nanti baru tahu banyak benda yang fardu ain yang kita tak tahu lagi, tak lepas lagi. Oleh kerana perasan dah lepas itulah kita pakat peluk tubuh, tak nak datang belajar dah. Buat apa nak belajar, aku lepas dah fardu ain. Perasan tak habis-habis. Mengaji. Baik. Jadi mana dalil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat? Ni dalilnya, ni buktinya. Dan tidak lemah itu dalilnya ialah kita fikir jikalau tidak ada di Allah Ta'ala itu sifat kudrat, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat kudrat, sifat berkuasa, hari itu dah dibahaskan dah apa erti kuasa, apa ta'alluq bagi sifat kudrat, semua dah bahas hari itu. Dah bahas dah hari itu. Ni sambungan. Tentulah Allah Ta'ala itu, mana tadi, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kuasa, sudah tentulah lemah ya. Maka jika tentulah Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Akal kita fikir seandainya Allah Ta'ala tidak berkuasa, menunjukkan dia lemah. Lepas tu akal kita boleh ke terima yang namanya Tuhan ni bersifat lemah? Nampak tak tu? Itulah guna akal kita ni. Ada akal guna lah. Jangan jadi puak-puak W tu. Dia tak guna akal dia. Puak-puak W tu dia tak guna akal dia. Dia tak guna akalnya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Golongan W tu, puak-puak W tu, W tu, dia tak menggunakan akal dia untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sebab itulah fahaman dia jadi macam tu. Jadi jauhkan diri kita. Ngaji sifat 20 ni betul-betul lumat-lumat, supaya lepas fardu ain kita dalam pada sudut akidah. Pada sudut akidah ni ada di kalangan kita nak belajar benda pelik-pelik, nak belajar benda pelik-pelik, nak belajar makrifat, nak belajar entah apa-apa ilmu, yang fardu ain ni yang bawah ni pun tak lepas lagi. Jangan lompat kelas, jangan lompat kelas, bawa bersabar nak dalam nak menuntut ilmu ni, bawa bersabar, jangan nak lompat kelas. Baik, jadi akal kita fikir kalaulah tidak ada pada Allah Ta'ala itu kudrat, dah tentulah Allah tu bersifat lemah. Apa jadi kalau Tuhan lemah? Maka jika lemah ia Allah, jika, nampak tak tu? Bukan suruh i'tikad, dia suruh fikir dengan akal apa yang akan terjadi seandainya Tuhan tu lemah. Boleh terima ke tidak? Itulah guna akal tadi. Akal kita ni gunanya untuk menentukan sesuatu itu patut ataupun tidak patut. Itu di antara peranan akal kita. Patutkah akal kita fikir sebagai Tuhan tapi lemah? Fikirkan akal kita, Tuhan tapi bersifat lemah, patut ke tidak? Siapa kata patut? Akal dia mereng. Kalau adalah di kalangan kita yang akalnya boleh terima Tuhan tu lemah, makna mereng lah tu pelotak dia. Otak dia tak sihat, akal dia tak sihat, tu otak mereng. Kenapa otak dia mereng? Kerana otaknya boleh terima, akalnya boleh terima Tuhan tu ada kelemahan, Tuhan tu ada kekurangan. Tu otak mereng lah tu. Kalau otak dia sihat, mana boleh ada kelemahan kekurangan pada yang namanya Tuhan. Tak layaklah nak jadi Tuhan kalau ada lemah. Lagi pula kalau dia itu bersifat lemah, samalah seperti kita makhluk ni. Apa lagi nak disembah kalau dia dah serupa seperti kita bersifat lemah, betul? Jadi itulah guna dalil akli ni, so timbang dengan akal. Patut ke tidak Tuhan tu lemah? Tak patut. Tak patut. Akal kita tak boleh terima ada lemah pada Tuhan ni.
Baik, inilah namanya dalil akli, dalil akal. Dalil Quran dah ada dulu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, tu dalil Quran dah ada dah, dalil Quran. Ini dalil akalnya pula. Ni kita ahli sunnah wal jamaah ni, Quran pun kita pakai, akal pun kita pakai. Puak-puak tu dia pakai Quran je, akal dia tak pakai. Dia pakai Quran, hadis, akalnya dia buang jauh-jauh. Tu masalah. Dia pakai Quran, dia kata kami berdalilkan Quran dan hadis. Tapi dia tak guna akal dia untuk memahami Quran dan hadis. Kita menggunakan Quran dan hadis serta menggunakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis tadi dah. Dia tak, dia nak guna Quran dan hadis je, akal dia tolak tepi. Maka jika lemah ia, ya Allah, saya tidak menjadikan ia akan makhluk ini. Betul tak? Akal kita fikir, seandainya Allah Ta'ala itu bersifat lemah, sudah tentulah Allah tidak menjadikan alam ini. Sudah tentulah Allah tidak boleh menciptakan makhluk ini. Betul ke tidak? Kalau Tuhan tu lemah, kalau Tuhan tu lemah, sudah tentulah dia tak boleh nak menciptakan alam ini. Dah lemah, tak ada kudrat. Kita dah belajar dulu, kudrat ni peranan dia apa? Menciptakan, menjadikan. Tiba-tiba tak ada kudrat, tiba-tiba dia bersifat lemah. Macam mana nak menjadikan alam? Sudah tentulah takkan adanya alam kalau dia bersifat lemah. Lepas tu nescaya tidak menjadikan ia, ya Allah, akan makhluk ini, dan iaitu, jaga iaitu tu, dan iaitu Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk ini batil. Nak dikatakan Allah tidak menjadikan alam, karut, bohong, dusta. Kenapa pula dusta? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini telah dipandang, disaksikan oleh mata kepala kita. Betul? Nampak tak makhluk? Mana makhluk? Mana makhluk? Tak tahu. Kita apa? Alien. Manusia bukan makhluk. Faham arti makhluk ni sesuatu yang Allah jadikan. Tisu ni makhluk, kita makhluk, udara ni makhluk. Faham elok-elok ngaji ni? Makhluk, mana makhluk? Kebil cari makhluk. Kebil tu makhluk tu sendiri. Terkebil-kebil tu terpinga-pinga tu makhluk. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Tak kira lah apa bendanya, macam mana rupa bentuknya, makhluk lah tu. Faham elok-elok? Skru makhluk, enjin, piston, ring, minyak hitam, makhluk semua tu. Jangan main ni bengkel Hijrah Makmur. Dia punya pekerja dia bukan sebarang mekanik. Mekanik yang mentauhidkan Allah. Alhamdulillah. Jangan main-main. Jarang-jarang ada bengkel buka kelas tauhid ni. Alhamdulillah, taufik daripada Allah. Mudah-mudahan berkekalan selama-lamanya. Usaha dunia, usaha akhirat, barulah adil. Duit pun cari, ilmu pun cari, kesenangan dunia pun cari, kesenangan akhirat pun cari, barulah seimbang. Kalau tak, tempang. Bertuah siapa kerja sini. Baik. Jadi nak mendakwa Tuhan tu lemah. Sebab apa pula lemah? Tak ada makhluk. Bohong. Tuhan tu lemah. Sebab apa lemah? Sebab tak ada makhluk pun. Pembohong, batil ni makna bohong, batal, salah, tak sah, batal. Melayu kata batal, Arab kata batil. Sebab apa pula bohong? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Musyahadah sini dengan makna dipandang oleh mata kita. Mata kita sendiri dah tengok makhluk kan. Handphone kita makhluk, suara kita makhluk,
Ingat, segala sesuatu tu dijadikan oleh Allah. Faham baik-baik. Jangan lupa, jangan leka, jangan lalai. Mesti ada dalam hati kita sentiasa apa sahaja yang ada di dalam tubuh badan kita. Begitulah juga yang di luar daripada tubuh badan kita ni. Selain daripada Allah tu namanya makhluk, alam namanya. Kadang-kadang dipanggil makhluk, kadang-kadang dipanggil alam, kadang-kadang dipanggil mungkin, kadang-kadang dipanggil benda baru. Faham baik-baik? Dah kalau begitu maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala. Kalau dah begitu, yakinlah pada hati kita, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat qudrat. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Sebab apa dah kata mesti tadi? Sebab dah tengok dalil. Dah tengok dalilnya, buktinya ni, adanya alam ni. Inilah dalil Tuhan tu bersifat dengan kuasa. Jadi yakinlah di hati kita, mesti Allah mesti berkuasa. Sebab buktinya ada dah. Mana buktinya? Diri kita sendiri, inilah dalilnya. Diri kita sendiri ni adalah di antara bukti tentang kekuasaan Allah. Ni saya boleh bercakap ni. Saya boleh bercakap ni lah bukti Allah Ta'ala itu berkuasa, kerana perkataan saya ni diciptakan oleh Allah. Gerak-geri mulut saya sekarang ni. Saya sedang ditadbir oleh Allah lah ni. Ingat saya cakap dengan sendiri ke? Mustahil saya boleh bercakap, memandang, mendengar, bernafas dan sebagainya kalau tidak dijadikan oleh Allah. Ya Allah, begitulah kawan-kawan semua ni. Boleh bekerja, boleh berfikir, boleh memandang, boleh mendengar. Siapa yang menjadikan benda tu? Allah lah. Kan kita dah belajar akidah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Pada hakikatnya Allah lah yang menggerak-gerakkan kita, yang mengkelip-kelipkan mata kita, yang menarik turunkan nafas kita. Allah lah. Siapa lagi? Kalau bukan Allah, ada ke yang mentadbir selain Allah? Tidak, tak ada. Waktu kita buat tu, kerja tu, duk pulas sekeru tu, ingat tu, zahirnya aku ni, ini semua Allah yang menjadikan. Mustahil boleh pulas sekeru ni kalau tak dijadikan oleh Allah. Ya Allah, tauhid ni nak pakai sentiasa, bukan waktu nak mati je. Ingat tu, sentiasa. Faham tak? Dalam hati kita sentiasa mentauhidkan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Walaupun pada zahir nampak kita yang melakukan, tetapi hakikatnya Allah lah yang menjadikan. Ini semua ni dipanggil af'alullah, perbuatan Allah semua ni. Sedar, perbuatan yang kita sedar, perbuatan yang kita tak sedar, apa pun semuanya dalil, bukti yang menunjukkan kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, semua. Nampak tak? Sebab tu dulu dia kata ilmu ni ilmu apa? Ilmu tauhid. Kenapa panggil ilmu tauhid? Orang yang memahami ilmu ni, yang dapat mengambil faedah daripada ilmu ni, dia akan sentiasa mengesakan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Dia tidak akan jatuh kepada menyengutukan Allah. Dia tak akan mensyirikkan Allah. Jadi siapa-siapa yang nak mentauhidkan Allah, wajib belajar ilmu ni. Tapi kalau siapa yang nak jatuh kepada syirik, tinggalkan ilmu ni. Jangan belajar. Siapa nak jatuh kepada syirik, menyengutukan Allah, tinggalkan ilmu ni. Jangan ngaji ilmu ni. Sebab ilmu ni untuk orang yang nak mentauhidkan Allah. Faham Sebab tu dia letak nama ilmu ni ilmu tauhid. Bila difahami, bila dapat mengambil faedah, dia akan menjadi orang yang mengesakan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun, dalam apa jua situasi sekalipun. Tak peduli dia laki-laki, tak peduli dia perempuan, tua muda, kaya miskin, bila ilmu ni ada dalam diri dia, dia akan jadi orang yang mentauhidkan Allah. Apa hukum mentauhidkan Allah? Wajib. Mentauhidkan Allah itu hukumnya wajib, bukan sunat. Siapa-siapa mentauhidkan Allah dapat pahala. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah tak dapat apa-apa, tak berdosa. Tak mentauhidkan Allah kufur. Faham tak? Siapa-siapa yang tidak mengesakan Allah, jawabnya kufur, murtad, riddah, syirik. Mentauhidkan Allah tu wajib, fardu ain. Mari belajar. Jangan malu, jangan segan. Siapa pun, mari.
supaya selamat dunia akhirat. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Adanya kita ini bukti Allah itu bersifat dengan maha kuasa. Adanya kita ini juga bukti Allah tidak bersifat lemah. Bila kita tengok apa-apa dalam hati tu lintaskan, inilah ya Allah, maha kuasanya Allah. Ajar itu nama berzikir lah tu. Bila kita memandang sesuatu, mengalami sesuatu, mengingat sesuatu, dan hati kita menjadikan benda-benda itu adalah dalil dan bukti tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, itulah namanya zikrullah. Itulah namanya berzikir. Faham tak? Ilmu ni kita belajar bukan sekadar nak jadikan maklumat, nak diamalkan, nak diserapkan. Mudah-mudahan bila kita dah faham benda ni, kita boleh bawa benda ni dalam diri kita setiap detik, setiap saat. Tak kisahlah kerani tak kerani, waktu dia menulis dia mengingat ni, aku boleh menulis ni semuanya dengan kekuasaan Allah, bukan dengan sebab hebat aku, kuat aku, bukan sebab pandai aku. Dah pandai aku, kuat aku, tenaga aku, sihat aku, semua ni makhluk Allah. Adakah makhluk boleh menjadikan sesuatu? Adakah makhluk boleh menghasilkan sesuatu? Boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau jawab boleh, jadi Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah adalah orang yang beriktikad makhluk boleh membuat sesuatu. Hati-hati. Kita ahli sunnah wal jamaah, makhluk tak boleh buat apa-apa. Cuma pada zahir nampak pada hukum asbabnya makhluk yang menjadikan, melakukan. Tapi hakikatnya Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menjadikan sesuatu. Faham tu? Ini yang nak diserapkan dalam diri kita ni. Barulah kata ilmu ni bermanfaat. Barulah ilmu ni katanya bermanfaat, maknanya boleh diambil guna, boleh dipakai. Kalau setakat faham Allah Maha Kuasa, alam ini dalil adanya kekuasaan pada Allah, hanya sekadar tahu, hanya sekadar faham, tapi kita tak boleh nak menyerapkan dalam hati kita, dalam diri kita, maknanya tak bermanfaat lah. Ingat sentiasa waktu nak solat contohnya. Orang yang ingat semua ini adalah kekuasaan Allah, insya-Allah dia akan terhindar daripada penyakit ujub. Perasan hebat, perasan bagus. Sebab perasan diri ni sebab melupakan Allah. Orang yang sombong merasakan diri lebih baik, diri hebat, diri berilmu, diri beramal, adalah orang yang hatinya leka, lupa, lalai daripada Allah. Dia tak sedar kewujudan dia sendiri itu pun dibantu oleh Allah. Kewujudan kita ni, kewujudan roh kita ni, kewujudan tubuh badan kita ni, gerak-geri kita ni, semuanya itu dijadikan oleh Allah. Jadi bila hamba tu mengingat benda ni sentiasa dalam hati, insya-Allah tidak akan adalah perasaan ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung, ingin dihormati. Sebab apa? Nak hormati apa? Bukan milik aku semua. Kenapa nak orang memuji aku ni sedangkan aku tak ada apa kena-mengena pun? Betul? Tak ada kena-mengena. Yang menggerakkan kita ni Allah, yang memandaikan kita ni Allah. Kalau Allah tak bagi kita cerdik, akal, bolehkah kita memahami segala jenis ilmu, tak kisah ilmu dunia, ilmu akhirat? Tak boleh. Itu guna mengaji ilmu ni. Nak suruh ingat benda tu sentiasa. Makan minum kita, gerak-geri kita, tingkah laku kita, pandangan kita, pendengaran kita, perasaan kita, semua tu dalil tentang kekuasaan Allah. Boleh faham? Cuba berlatih. Apa saja ingat, ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang menjadikan dalam hati. Itu namanya akidah. Akidah ni benda dalam hati, bukan suruh cakap. Lama kau orang tanya, Jai, kereta dah siap dah? Lama dah siap dah. Allah dah buat daripada petang semalam lagi, Allah siapkan dah. Orang tak kawan lah dengan kita lepas tu. Walaupun kita cakap tu betul hakikatnya,
Tapi hukum dunia ni tak suruh cakap benda macam tu. Akidah. Nampak tak? Walaupun pada zahir kita kata alhamdulillah semalam saya dah buat dah. Tu hukum cakap. Tapi dalam hati kita tetap yakin perbuatan hakikat yang memperbaiki kenderaan itu adalah Allah. Cuma zahirnya nampak kita yang melaksanakan macam tu. Bukan suruh cakap Allah yang repair bas tu. Tak nak dah orang kawan dengan kita. Dia kata gila. Itu nama akidah. Simpan dalam hati. Mulutnya bercakap begitu, tapi hatinya tahu hakikat yang sebenar-benar Allah lah yang memperbaiki kenderaan tu. Barulah kita tak pandang usaha kita, barulah tak sombong. Nampak tak? Baru tak berasa ujub, perasan hebat. Orang yang perasan hebat ni sebab dia berasa diri dia yang buat. Dia berasa diri dia yang hebat. Dia berasa diri dia berasa ilmu dia berasa tenaga dia. Itu yang dia merasakan ujub. Apa ujub ni? Kagum dengan diri sendiri. Padahal diri sendiri kita ni makhluk ke tidak? Makhluk boleh buat sesuatu dah? Tak boleh. Nampak tak? Itu di antara cara macam mana kita nak mengubat hati kita daripada penyakit ujub. Sebab tu kena kenal Tuhan. Kena kenal hakikat Tuhan tu, bagaimana sifat-sifat dia. Barulah insya-Allah boleh kita tolak benda-benda yang macam tu. Kalau datang pun boleh sepak, boleh tolak. Kita tak termakan bisikan-bisikan macam tu daripada syaitan nafsu yang nak mengajak kita supaya berpenyakit ujub, kagum dengan diri. Nak kagum apa? Pinjam barang Allah. Diri kita, roh kita, jasad kita, gerak-geri kita, ilmu kita, ingatan kita, gaji kita, pangkat kita, pekerjaan kita, siapa yang pilihkan ni? Allah. Ada apa yang kita nak berasa hebat sebab tu yang merasakan hebat ni sebab lupa kepada Allah. Tu yang sengih seorang. Tu yang pandang orang, pandang ekor-ekor mata tu. Pandang sebelah mata. Sebut rasa ni hebat. Ni ilmu aku lah ni, semua daripada dulu aku belajar sungguh-sungguh, aku pandai. Sekarang ni aku dapat harta banyak, kaya. Dia pandang diri dia. Padahal kalau Allah jadikan dia gila dulu, sebutir habuk pun tak payah dah. Kita kata dulu aku belajar sungguh-sungguh. Siapa yang bagi faham tu? Siapa yang bagi kau faham? Kau belajar sungguh-sungguh, yang bagi faham siapa? Boleh ke kau boleh ke kita faham kalau tidak diberi faham oleh Allah? Tak boleh. Kau berusaha, mana datang usaha tu? Kau buat sendiri ke usaha tu? Bukankah usaha tu juga makhluk Allah? Dah apa? Bab tu kena ingat semua. Ilmu tauhid ni bukan untuk budak pondok, bukan untuk budak tahfiz, bukan untuk tok guru, bukan untuk siapa-siapa, untuk semua belajar. Tak kisah artis, tak kisah ahli sukan, tak kisah yang duduk bandar, tak kisah yang duduk kampung, tak kisah yang kaya, yang manager, yang bos, yang kerja sendiri, kerja pejabat, kerja tak peduli. Setiap muslimin muslimat wajib mengenal Allah. Habis macam tu lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Apa saja itulah apa saja. Baik. Kalau begitu tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala, ada kudrat, ada sifat kuasa pada Allah Ta'ala, dan tidaklah lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati. Inilah yang mesti ada dalam hati kita. Inilah yang mesti dipegang dalam hati kita. Tak peduli siapa kita, rempit tak rempit. Rempit tak rempit tu cerita lain. Itu hobi dia contohnya. Tapi akidah dia pada Allah betul. Akidah dia pada Allah betul. Iman dia pada Allah, pegangan dan kepercayaan dia pada Allah tu betul. Artis tak artis, meskipun dia artis, akidahnya betul pada Allah. Nampak tak? Jadi semua kena ngaji. Ngaji agama, ngaji ilmu ni fardu ain sahabat, bukan fardu kifayah. Bukan sunat belajar ilmu ni, wajib. Tahu tak beza sunat dengan wajib tu?
Ni kita heboh belajar benda yang tak wajib. Yang wajib ditinggalkan. Itulah jadi macam tu. Inilah yang dipegang dan yang diakui dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha', menjadi, menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki. Ya Allah, ingat tu, Allah ni, Tuhan ni, dia akan buat apa yang dia kehendak. Dia bukan buat apa yang kita nak. Jangan perasan. Allah tak buat apa yang kita nak. Allah buat apa yang dia kehendak. Sebab tu kadang kita nak benda sesuatu, tak dapat, tak jadi. Sebab apa? Allah tak nak. Allah tak kehendak, takkan dapat. Tapi kalau kau tak nak, bila kita tak nak tapi perkara tu Allah nak, akan sampailah dalam tangan kita. Tak kisah benda tu baik ke buruk ke, bila Allah nak bagi, dapatlah. Allah nak bagi kita kebaikan, dapatlah kebaikan. Allah nak bagi kita kesesatan, dapatlah kesesatan. Allah nak bagi seseorang tu kesenangan, dapatlah kesenangan. Allah Ta'ala nak bagi dia kesusahan, akan dapatlah dia kesusahan. Sebab itu yang Allah nak. Itulah Tuhan. Kena faham. Aku ni hamba, aku terpaksa akur, aku mesti akur dengan kehendak Allah, sebab dia Tuhan aku. Sebab dia Tuhan aku, sebab dia pemilik aku, sebab dia yang memberi rezeki kepada aku. Dia yang memelihara aku, dia yang menjaga aku. Dia menjadikan aku daripada tak ada kepada ada. Daripada air mani bertukar dah sampai jadi manusia sebesar ni dah. Selama ni dialah yang tolong, dia yang bagi makan, dia yang bagi minum dan sebagainya. Jadi mau tak mau wajiblah aku akur dengan segala kehendak Allah. Baguslah, betul. Ini komplain. Tak patut Tuhan buat begini, tak patut Tuhan jadi begitu. Apalah salah aku Tuhan uji begini. Memang kau banyak salah. Memang kita banyak salah. Nak salahkan Tuhan. Tu kata tak kenal Tuhan lah tu. Nak mempersalahkan Tuhan, tak kenal lah tu. Orang yang mengenal Tuhan, dia takkan mempersalahkan Allah. Sebab dia tahu yang nama Allah, yang nama Tuhan ni maha suci dari salah, maha suci dari silap. Ni yang nak kena baiki balik. Jangan sombong. Aku dah kenal Tuhan dah, aku tahu Tuhan tu Allah, tak ada Tuhan melainkan dia. Ya, kau tahu, tapi tak semestinya apa yang kau tahu kau faham. Sebab tu suruh mengaji tauhid ni, suruh faham, betulkan kefahaman tentang Allah tu. Bukan nak ajak mengaji ni, mari belajar. Maksudnya orang-orang ni tak beriman lagi kalau tak mengaji ni. Bukan maksud begitu. Bukan maksud mari belajar sifat 20 ni, korang ni tak nak belajar sifat 20 ni, semua tak beriman ni. Bukan. Mari belajar, sempurnakan kefahaman tentang Allah tu, supaya jangan salah faham terhadap Allah. Kerana meskipun lahirnya beriman, meskipun lahir di kalangan ibu bapa yang Islam, tapi kalau kefahamannya salah terhadap Allah, imannya rosak, terbatal imannya. Faham? Sebab tu dia suruh mengaji, suruh semak balik, betul tak kefahaman kita tentang Tuhan tu. Contoh macam tadi, Tuhan ni ada kalanya berat sebelah, salah faham lah tu. Salah faham lah tentang Tuhan tu, merosakkan akidah tu, membatalkan iman tu. Faham? Ulama kalau pesan mengaji tu, ikut je lah. Janganlah berlagak lebih pandai. Nak ajak orang mengaji akidah, nak ajak orang mengaji akidah. Ingat aku selama ni akidah aku salah ke? Ingat aku selama ni aku kafir, nak ajak-ajak sangat mengaji-mengaji ni. Sombong. Mari belajar tengok. Mari belajar tengok, betul ke tidak kefahaman kita sebelum ni dengan apa yang ada disebut oleh ulama dalam kitab-kitab ni.
Sama ke tidak dengan apa yang kita faham selama ni? Baru belajar, bila belajar besok baru nampak, oh banyak salah faham rupanya tentang Allah ni. Bukan satu dua, banyak yang kita salah terhadap Allah, banyak yang kita salah faham tentang Allah tu. Sebab tu disuruh belajar, betulkan balik, taubat kepada Allah sungguh-sungguh, betulkan balik kefahaman kita tentang Allah. Jangan kefahaman kita tentang Allah tu sama macam kefahaman orang kafir. Kita kalau tak belajar syok sendiri lah, berasa macam betul lah. Mari belajar tengok, baru tahu berapa banyak benda yang penting-penting kita tak tahu, padahal nak mati dah. Mengaji. Baik. Inilah yang dipegang dan yang diketahui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita dah hurai dah gitu. Maksudnya menjadi oleh Allah Ta'ala, makna menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia, ya Allah. Kenapa Allah jadikan benda tu? Ikut dia lah, dia Tuhan, ikut dia. Dia nak jadikan apa pun, kau siapa kau nak bersoal? Kena selalu ingat dalam kepala otak itu macam tu. Kadang setan dalam hati kita ni timbulkan macam-macam soalan-soalan yang boleh meragukan. Kenapa Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Tuhan buat macam tu? Kenapa yang tu senang, yang tu susah? Kenapa yang tu taat, yang tu maksiat? Kenapa Jawabnya sebab dia Tuhan. Jawabnya sebab dia Tuhan. Apa makna Tuhan? Pencipta, pentadbir, pemilik. Ikut dia. Kita siapa? Tanya balik, aku siapa? Kena selalu ingat. Tak payah nak persoal petikai, kenapa Tuhan suruh macam ni, kenapa Tuhan suruh macam tu, kenapa yang tu senang, yang tu susah, yang tu beriman, yang tu ahli maksiat, yang tu. Jawabnya dia Tuhan, ikut dia. Dia nak tadbir alam milik dia macam mana, dia nak warnakan macam mana, ikut dia. Milik dia, bukan milik kita. Kita ni tak sedar diri, lupa diri, numpang bumi Allah, numpang nikmat Allah, lupa diri. Berasa macam kita Tuhan. Itu yang macam-macam petikai Tuhan tu. Tuhan tak adil, Tuhan tak relevan, Tuhan tak patut. Kau siapa? Kau tanya balik diri kau siapa? Biar sedar diri siapa. Kita ni hamba yang tak sedar diri. Kita selalu kata orang, bangsa tak sedar diri. Kita ni yang tak sedar diri kita siapa? Kalau sedar diri takkan keluar perkataan yang macam tu. Dia sedar yang diri dia hamba, dia sedar yang diri dia menumpang, dia sedar yang diri ni semata-mata menumpang limpah rahmat, belas kasih sayang Tuhan je. Tuhan nak bagi makan, ikut Tuhan. Tuhan tak nak bagi makan, ikut Tuhan juga. Kau merungut macam mana pun, dia tetap tadbir ikut kehendak dia. Daripada pagi sampai ke malam menyumpah, pampung menyumpah tak setuju dengan takdir. Dia tak peduli. Ingat Allah nak ubah ke takdir dia dengan sebab kita merungut, dengan sebab kita sumpah serana? Nak buat apa? Tunjuk perasaan. Satu Malaysia tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan apa ni? Tak setuju dengan takdir Tuhan. Ingat Tuhan nak ubah. Kau siapa? Kau banyak cerita dihumban dalam api ni. Kau banyak cerita dihumban dalam api tu. Kau tak setuju dengan dia Tuhan kau tak setuju, dihumban dalam api dia. Rugi ke dia? Dia tak rugi, dia tak numpang siapa-siapa. Kita numpang dia. Kena set dalam kepala otak kita macam tu. Jangan jadi belagak, jangan jadi sombong dengan Tuhan. Sebab tu suruh kenal Tuhan, baru tahu. Ni tak cara tentang Tuhan. Mikir tentang makan, minum, kaya, pagi, petang, siang, malam. Risau tak makan, risau tak kenyang, risau tak kaya, risau tak mewah, risau orang tak kenal, risau tak cantik, risau tak ini, risau tak tu.
Tu yang kita risaukan pagi petang siang malam semua selama umur kita. Risau anak-anak tak berjaya, risau anak-anak tak kaya, risau anak-anak tak mewah, risau anak-anak orang tak hormat, risau orang tak pandang anak bini kita, risau orang tak pandang keluarga kita. Itu yang kita risaukan sepanjang hidup kita. Patutnya risau, aku ni tak kenal Tuhan lagi, risau aku ni dah nak mati dah. Risau nanti takut dalam kubur tak boleh jawab soalan. Risau ni dah lama semayang tapi maksiat tak boleh tinggal. Patutnya orang solat ni tinggal maksiat dah, tapi aku solat puluh tahun maksiat tak tinggal-tinggal. Macam mana ni? Ini risau ni. Sebab apa? Sebab tak dapat apa yang Allah janji. Allah dah janji orang yang solat ni dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batinnya. Tapi aku ni semayang-semayang tahajud pun bangun mengumpat tak tinggal ni, mengadu domba tak tinggal ni, tutup aurat dah. Duk pindah-pindah perkataan orang lagi, jadi batu api neraka lagi. Patut tu yang dirisaukan. Hati-hati, jaga mulut kita. Kadang tutup aurat molek dah, tutup aurat dah, tapi mulut ni tak tutup ni, mulut ni, lidah ni tak jaga. Dengar cerita sini, pergi pindah situ. Bila orang dengar perkataan kita, jadi bergaduh. Sebab mulut kita ni. Fikir dulu, apa benda kita nak cakap, apa kesan kalau kita cakap, kena ke tidak. Agama suruh tak cakap benda macam ni, Allah suruh tak cakap benda macam ni, Allah redha tak kalau aku cakap benda macam ni. Itu patut fikir. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah beri kesedaran pada kita. Tunjukkan kesilapan, kesalahan kita sebelum kita mati, agar dapat kita baiki cepat-cepat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Itu nama manusia kita lemah. Sebab tu suruh belajar. Kita ni sentiasa dalam proses kena belajar, kena baiki. Ilmu ni lah dia punya alat dia. Ilmu tu alat nak baiki diri. Kalau nak baiki diri tanpa ilmu tu bohong, itu sesat. Kena mengaji, baru nampak salah kita. Kalau tak, kita nampak salah orang je. Kalau tak, kita nampak jahat orang je. Mengaji. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Faham bila sebut makhluk, segala sesuatu. Segala sesuatu makhluk lah. Yang di dunia, yang di akhirat, yang jadi nampak, yang ni tak nampak. Setan, jin, iblis. Setan, jin, iblis makhluk Allah. Manusia makhluk Allah. Orang baik pun makhluk Allah, orang tak baik pun makhluk Allah. Ahli taat pun makhluk Allah, ahli maksiat pun makhluk Allah, orang kafir pun makhluk Allah. Nampak tak? Orang datang hari ni buat baik dengan kita, perbuatan Allah lah. Hari ni kawan-kawan kita datang, tolong kita sini, tolong kita situ, puji sini, puji sana, contoh dia buat baik dengan kita. Itu daripada Allah lah tu. Faham tak? Sebab tu bila kita dapat nikmat, kita kena apa? Seronok. Seronok pada siapa? Seronok pada yang memberi nikmat tu, bukan seronok pada nikmat. Kalau seronok pada nikmat, maknanya tak sampai lagi hatinya kepada Allah. Contoh kalau isteri, suami dia buat baik pada dia, hari-hari belikan mah perak bagi dia, inilah baik untuk lelaki dia, hari-hari belikan mah. Dia kena seronok dengan siapa tu? Seronok dengan Tuhan yang memberi rezeki. Cuma melalui suami, tapi kena berterima kasih dengan suami. Tapi hatinya tak sangkut pada suami, hatinya sangkut pada Allah. Begitulah juga suami, isteri bukan main baik lagi, layanannya, akhlaknya, budi bahasanya. Jangan sangkut pada bini tu, sangkut pada Allah yang menjadikan isteri kita berakhlak mulia begitu. Pada isteri kita kena terima kasih dengan dia, kena puji-puji dia sikit. Sebab orang perempuan ni dah memang makan dia, kalau nak makan nasi lauk dia puji. Tu orang perempuan, dah memang tabiat dia gitu. Selagi tak puji kan, dia rasa macam senak perut, rasa macam pedih hulu hati dia. Bila kata awak ni terbaik, bagus, keluar angin dia, lega dia, berjaya hari ni.
Dah memang terbiak dia macam tu orang lelaki. Sebab tu kena tahu orang lelaki. Perempuan dah memang terbiak dia macam tu. Tak payah nak dinafikan dah. Dia suka. Perempuan ni makhluk Allah yang istimewa. Dia suka dipuji. Suka dipandang. Dia suka, dia ni suka macam tu. Dan terbiak dia macam tu. Dan sampai bila kita nak kena hadap terbiak dia? Sampai bila? Sampai dia mati ataupun sampai kita mati. Nak sabar banyak. Sabar banyak. Jangan main-main. Orang boleh sabar dengan bini ni boleh jadi kekasih Allah. Sabar dengan perangai bini dia boleh jadi kekasih Allah. Jangan main-main. Sebab itulah Allah takdirkan kita dapat bini yang macam tu. Sabar makin tinggi darjatnya, makin tinggi darjatnya, makin tinggi darjatnya, makin tinggi darjatnya. Kita tak sabar, rugilah. Peluang Allah dah bagi, tapi kita tak nak ambil sabar, rugilah kita. Kalau bini kita baik je, solehah je, tak ada salah je, pening kita. Kau ni cuba bagi aku ni pahala sabar sikit, boleh tak? Kau ni baik je, tak ada buat perangai pun. Macam mana aku nak dapat pahala sabar ni? Sebab aku dah baca kisah tu, ada seorang waliullah tu menjadi kekasih Allah asbab sabar dengan perangai bini dia. Satu kisah kan, waliullah tu bini dia buat bini dia bukan main gangster dengan dia, tapi dia sabar. Sabar bukan makna diam, nasihat. Perangai kewanitaan tu dia layankan. Perangai kewanitaan tu kena layan, kena tengok kan. Bila benda melibatkan agama, tu kena tegas waktu tu. Tu kena tegas. Tapi kalau perangai dia tu dah memang tu kena sabar. Perangai momen tu perangai dia. Sabar tu. Kecuali bila dia buat benda-benda yang melanggar syariat, tu kena tegas lah. Tapi kalau dia pompeng diamlah, anggap dia sebagai lagu top 10 pada minggu tu. Anggap tu lagu top 10 pada minggu tu. Seronoknya dengar. Habis dah. Alhamdulillah. Dah lah, beres lah. Dia tidur senyap lah radio dia tu. Jangan main-main. Pahala sabar tu tinggi Allah bagi. Allah dah uji, kau boleh sabar bangun tahajud, kau boleh sabar solat berjamaah tiap waktu, kau boleh sabar apa lagi, pergi haji umrah, keluar duit banyak-banyak, kau boleh sabar wakaf sini. Allah nak bagi lagi hebat. Allah jadikan bini dia macam tu, perangai dia. Allah nak naikkan lagi pangkat kesabaran dia. Sebab tu sabar ni kena sekalian, baru kena sempurna. Ni kita sabar bab solat je, sabar bab puasa je, sabar bab qiyamul lail, tapi tak sabar dengan perangai bini kita, jengkreng kita. Nampak tak? Tak sempurna lah sabar. Sabar tapi tak sempurna lagi. Sabar ni nak sempurna. Sebab tu Allah nak bagi tahu yang kau ni, yang kau tersengih seorang-seorang ni, nak bagi tahu kau ni belum sabar dalam segala hal lagi. Ya, dalam bab solat tahajud kau boleh sabar, bangun sujud-sujud, hujan-hujan pukul 3 pagi kau bangun, kau mandi, kau solat 20 rakaat dan sebagainya, kau boleh sabar situ. Puasa setiap hari, tahan lapar dahaga setiap hari ataupun sepanjang tahun puasa, kau boleh sabar. Makna Allah nak tingkatkan lagi. Allah uji dengan isteri, Allah uji dengan suami, Allah uji dengan anak-anak, Allah uji dengan customer. Sabar. Tapi sabar bukan makna meninggalkan usaha. Faham? Bukan sabar tak bertindak pula. Dah, bertindaklah seperti yang Allah suruh. Bukan sabar ni makna peluk tubuh diam aja. Tu. Isteri pun begitu, kena sabarlah dengan lelaki. Sebab tu sebelum kahwin kena tahu tu lelaki nama dia, perangai dia dah memang macam tu lelaki ni. Itulah suruh pergi kursus. Jangan pergi mengaji. Baru kita tahu ni makhluk yang aku nak duduk di serumah dengan aku ni, perangai dia begini rupanya. Kena sabar. Itulah hikmah dia. Allah nak bagi pahala banyak. Dia suami dia tak baik tapi isterinya solehah, bertakwa. InsyaAllah Allah akan selamatkan suami dia di hari kiamat besok asbab isteri yang solehah tadi. Ini isteri masya-Allah tabarakallah perangainya, tapi suaminya soleh. InsyaAllah asbab suami soleh tadi akan menyelamatkan isterinya yang begitu. Allah Maha Adil. Faham tak?
Ini bila kita tengok suami kita, isteri kita tak solehah, kita pun jadi ahli maksiat juga. Habis dah. Siapa nak selamatkan? Dia pula tengok lakinya jahat, dia pun sama-sama jadi jahat. Habis dah. Nampak tak? Jadi usaha, kalau pasangan kita tu bermasalah ahli maksiat, kita ni usaha jadi isteri ataupun suami yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan, kesolehan kita nanti, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah selamatkan isteri yang kita sayang, Allah selamatkan suami yang kita sayang tu besok di hari kiamat. Begitu. Ibu bapa, anak-anak masalah, jadi ibu bapa yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan asbab ibu bapa yang bertakwa kepada Allah tadi nanti dengan doa-doanya dapat menyelamatkan sekalian anak-anak dia. Faham? Ibu anak-anak yang memiliki mak bapak yang contohnya ahli maksiat mak bapak dia, tapi anaknya diberi taufik hidayah oleh Allah jadi anak soleh, jadi anak solehah, insya-Allah boleh menyelamatkan ibu bapa dia besok di hari kiamat. Bukan maksud bila tengok mak bapak maksiat, kita pun jadi ahli maksiat. Dah siapa nak selamatkan besok? Kita ni nak ikut jadi sama-sama jahat. Bila tengok suami jahat, kita pun nak berubah jadi jahat juga. Bila tengok isteri jahat, kita suami pun nak berubah jadi jahat juga. Bila tengok mak bapak tu jauh dengan Allah, kita pun anak-anak nak jauh dengan Allah juga. Bila mak bapak tengok anak-anak jauh dengan Allah, mak bapak pula nak tinggalkan agama, nak jauh dengan Allah. Dah siapa nak selamatkan? Sebab tu urusan kita ni memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita sendiri. Allah yang kehendak jadikan suami kita macam tu, Allah yang kehendak jadikan bini kita macam tu, Allah yang kehendak tetapkan anak-anak kita perangai macam tu. Nak uji kita. Bukankah Allah dah bagi tahu dah, anak bini kamu tu ujian fitnah bagi kamu? Adakah dengan sebab bini yang macam tu, anak yang macam tu, kau jauhkan diri dengan Allah? Ataupun kau tetap istiqamah dengan Allah? Mana? Jadi usaha jadikan diri kita ni orang yang bertakwa. InsyaAllah bila bertakwa jadi kekasih Allah. Apa di antara kelebihan orang bertakwa ni besok? Allah memberi syafaat, beri peluang kepada dia memberi syafaat kepada siapa yang dia nak. Allah akan memberi peluang, memberi syafaat kepada siapa yang dia nak. Kalau di isteri, contohnya isteri yang solehah bertakwa, menjadi kekasih Allah, tiba-tiba di hari kiamat besok, wahai Pulanah binti Pulanah, sekarang contohnya Allah Ta'ala kata, aku bagi peluang kepada kau pada hari kiamat ni, kau boleh selamatkan sesiapa yang kau nak daripada azab neraka Allah. Siapa yang agak-agak isteri dia akan selamatkan? Dah tentulah suami dia. Betul? Dah tentulah anak-anak dia. Betul tak? Sebab tu jangan hiraukan dosa orang. Jangan hiraukan dosa suami kita, jangan hiraukan dosa isteri kita. Maknanya kita kena dulu diri kita. Makna jaga amalan kita, serta kalau suami dia lebih sikitlah. Sebab isteri tadi duduk bawah tanggungjawab dia. Dia usaha nasihat, usaha ajar, tak berubah. Kena sedar kita ni suami, tak ada kuasa nak mengubah siapa pun. Kita ni hanya diberi peluang memberi nasihat saja. Selebihnya itu urusan Allah. Kita tak ada kuasa nak mengubah bini kita jadi baik. Kita tak ada kuasa, ibu bapa tak ada kuasa nak ubah anak-anak jadi baik dah. Kita hanya diberi peluang berusaha memberi nasihat, berusaha mendidik. Selebihnya serah kepada Allah, sebab kita sedar aku tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Tapi aku harap ya Allah, ubahlah, jadikanlah dia isteri yang solehah, jadikanlah dia suami yang soleh, yang bertakwa. Barulah insya-Allah Allah dengarlah doa-doa kita tu. Makin banyaklah pahalanya di seorang isteri yang sabar menghadapi suami yang macam tu. Bukankah pahala bagi diri dia? Bukankah jadi asbab tinggi darjatnya di sisi Allah? Bukankah jadi asbab dia menjadi kekasih Allah dengan kesabaran dia, dengan perangai suami dia yang macam tu? Nampak tak? Kita tak reti. Kita nak beribadat tapi kita tak reti tentang ibadat. Sebab tu suruh belajar, suruh mengaji, baru kita tahu. Oh, maknanya aku kena buat begini, aku kena buat begini, aku kena buat begini, aku kena buat begini. Lepas tu ilmu tu petunjuk. Petunjuk jalan ibadat. Ni kita nak beribadat tapi tak nak belajar, tu yang kita akan bertindak mengikut nafsu. Kalau dah nafsu yang membimbing, dah tentulah pergi ke jalan yang sesat. Kita jangan jadi down dengan sebab maksiat suami kita. Teruskan usaha jadi isteri yang bertakwa. Besok kamu akan dapat selamatkan suami kamu. Di dunia ni Allah uji kamu dengan suami yang macam tu. Tapi kalau kamu boleh menjadi isteri yang naik darjatnya ke kasih Allah,
Besok kamu akan diberi peluang selamatkan siapa yang kau nak selamatkan. Itu syafaat. Bukan saja Nabi, bahkan kekasih Allah pun ada peluang memberi syafaat, tapi tidaklah seramai syafaat yang diberi pada Nabi. Nampak tak? Jadi kita contohnya, kita Allah pilih diberi taufik, tapi ibu bapa kita tidak contohnya. Ibu bapa kita jauh dengan agama, tak solat, begini dan begitu. Serahkan itu urusan Allah. Kita ni usaha jadikan diri kita anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah. InsyaAllah nanti di hari kiamat anak-anak yang macam ni boleh menyelamatkan ibu bapa. Allah Maha Adil, sahabat. Jangan kata Allah tak adil, Allah jadikan aku ni keluarga aku, mak ayah aku begini. Keluarga tu bagus ya mak ayah dia. Ni tadi saya dah terangkan tadi. Kalau suami begitu, kita isteri kena jadi baik. Kalau isteri kita begitu, kita suami kena jadi baik. Allah Maha Adil. Allah nak membuka peluang dan ruang beribadat. Allah nak buka peluang dan ruang supaya dapat pahala sabar, pahala harap dengan Allah. Itu semua pahala. Bukankah dunia ni tempat beribadat? Gudang ibadat. Dunia ni gudang ibadat, tempat ibadat. Maka Allah membukakan seluas-luasnya peluang beribadat supaya kita boleh memperoleh pahala yang begitu banyak. Jangan kita ingat ibadat ni sembahyang aja. Ibadat dia sembahyang, ibadat dia puasa, ibadat dia haji, ibadat dia sedekah. Dah. Kesabaran tadi menghadapi situasi yang macam tu, ibadat namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Dah. Insya-Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Kalau dua-duanya soleh, solehah, bertakwa, mana peluang kita nak mengajak, mana peluang kita nak mendidik, mana peluang kita nak sabar? Tak adalah peluang. Ia untung, tapi tak ada peluang nak dapat pangkat darjat yang tinggi atau pahala yang banyak. Padahal Allah Maha Kuasa nak jadikan kita, laki kita, bini kita, anak-anak kita jadi waliullah semua. Allah Maha Kuasa nak jadikan begitu. Betul? Kalau Allah tak kuasa nak buat macam tu? Kuasa Allah Maha Kuasa nak jadikan mak dia, bapak dia, anak-anak dia semua wali-waliullah semua. Allah kuasa. Tapi tak adalah pahala mujahadah tadi. Allah Maha Kuasa nak jadikan macam tu. Sekelip mata je Allah nak ubah bini kita tu jadi solehah. Macam isteri para nabi, isteri para sahabat. Allah Maha Kuasa nak buat. Tapi kenapa Allah tak kehendak nak bagi kita suami peluang sabar, peluang mendidik? Kemudian supaya kita sedar yang diri kita ni lemah, bergantung, berhajat kepada Allah sungguh-sungguh. Begitulah seterusnya. Sekian, habis dah lah. Habis dah lah. 10.30 dah. Biar. Wallahu a'lam. Betul. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Allah yang menjadikan makhluk ini ikut kehendak dia. Ada yang dijadikan baik, ada yang jadikan begini, ada yang jadi begitu. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu tanda kekuasaan Allah tu. Suami kita perangai macam tu, itu tanda kekuasaan Allah. Itu tanda kehebatan Allah. Makhluk ni nak menceritakan tentang Tuhan sebenarnya. Kita yang tak faham. Makhluk ni nak menceritakan tentang pencipta dia. Di antara benda yang nak disampaikan oleh makhluk-makhluk ni, nak bagi tahu pencipta dia ni maha kuasa nak buat apa saja. Suami kita macam tu, Allah yang jadikan, Allah yang kehendak. Itu tanda kekuasaan Allah, itu tanda kebijaksanaan Allah, itu tanda keadilan Allah, itu tanda kehendak Allah. Dia maha menghendaki sesuatu lulus. Apa yang Allah nak lulus semua. Kita pujuk hati kita, kenal Tuhan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua makrifah, mengenal Allah, memahami siapa itu Allah, supaya hati kita jadi baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sabar banyak. Putus asa, habislah. Putus asa, habislah. Tak adalah peluang dah. Turun darjat lah, turun darjat. Pada pangkatnya tinggi, mencacak gerah dia naik, putus asa, habis. Habis. Tak dapatlah di pangkat darjat yang tinggi di sisi Allah. Tewas, putus asa dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang menjadikan makhluk ini dan ianya sifat, dan ada sifat kudrat. Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat wajib. Artinya sifat berkuasa, tidak lemah sekali-kali. Wallahu
a'lam. Jadilah berhenti muka surat 53. Minggu depan kita penama bagi hati pula, insya-Allah. Moga dipanjangkan umur sekaliannya, diberi kesihatan keafiatan oleh Allah sekaliannya, diampunkan segala dosa-dosa kita sekaliannya. Ibu bapa kita tidak terkecuali, adik-beradik kita, sahabat andai kita, adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita, suami kita, anak-anak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk beramal dengan segala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Taala terangkan hati kita dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bersihkan hati kita daripada sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, rezekikan kepada kita sifat-sifat yang terpuji di dalam hati kita. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang yang sabar, yang istiqamah dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada menjadi hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solihah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat-niat yang baik-baik, impian yang baik-baik, hasrat yang baik-baik, angan-angan yang baik-baik yang ada dalam hati isteri kita, isteri-isteri kita. Kadang isteri kita ni macam-macam angan-angan dia. Oh, kalau boleh nak begitu, nak begini, nak begitu. Mudah-mudahan dengan berkah keikhlasan khidmatnya pada suami tadi, mudah-mudahan Allah permudahkan segala doa dia, segala hajat-hajatnya, mudah-mudahan diberi oleh Allah dunia ataupun akhirat. Ini kadang-kadang ialah biasa manusia tapi dia berkhidmat, ketepikan penatnya, ketepikan letihnya, nak khidmat pada suaminya kerana Allah. Mudah-mudahan dengan berkah ikhlas khidmat mereka kepada suaminya, walaupun siapa pun suami dia, tapi dia ikhlas jalankan tanggungjawab dia. Ya Allah, mudah-mudahan kabulkanlah segala doanya, hajatnya, impiannya, dengan berkah khidmatnya kepada suami dengan penuh keikhlasan. Begitulah juga sesuami, kadang-kadang dalam hatinya ada impian, ada hasrat nak membahagiakan isteri dan anak-anaknya, ada hasrat yang tersimpan dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati suami tadi nak menjalankan tanggungjawab, nak memberi kebahagiaan kepada isteri dan anak-anaknya kerana Allah, mudah-mudahan dikabulkan, dipermudahkan segala doa-doanya, hajat-hajatnya, impiannya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Begitulah juga ibu bapa, begitulah juga anak-anak, insya-Allah dalam bimbingan Allah selalu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh agar dapat kita jadikan panduan dan pedoman dalam usaha kita memperbaiki diri kita. Insya-Allah kita doa kepada Allah, mudah-mudahan antum semua, kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah, penutup hidup yang baik. Penutup hidup yang baik. Mudah-mudahan dibangkitkan nanti bersama orang yang baik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para solihin, insya-Allah, amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar. Allahumma khallisna ya Allah mimma ana fihi khalasan jamila innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Innahu al-karim.